Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar? Ustaz berharap semuanya dalam keadaan yang baik. Semuanya bersiap sedia untuk belajar dengan penuh semangat. Sebelum kita memulakan kelas, mari sama-sama kita berdoa. Aminkan doa Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini saya Ustaz Muhammad Husni bin Ramli akan bersama anda pelajar-pelajar dalam Kelantan Ikhlas mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3. Kita akan belajar bahagian akidah, pelajaran yang ke-11, tajuk Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya Pengurnia Rezeki. Unit yang kedua, Ar-Razzaq. Pelajar-pelajar boleh merujuk buku teks muka surat 80 hingga 82. Anak-anak pelajar, Ustaz amat berharap selepas pembelajaran ini anda dapat yang pertama menyatakan maksud Ar-Razzaq. Yang kedua, menyatakan dalil nakli Ar-Razzaq. Yang ketiga, merumuskan bukti Ar-Razzaq. Dan yang keempat, menghubung kaitkan Ar-Razzaq dengan kehidupan. Baiklah, mula-mula kita lihat dahulu apa maksud Ar-Razzaq. Ar-Razzaq dari segi bahasa bermaksud amat banyak memberi rezeki. Amat banyak memberi rezeki. Manakala dari segi istilah pula, Ar-Razzaq bermaksud nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi rezeki. Dia yang menjadikan rezeki, mengurniakannya kepada seluruh makhluk. Anak-anak pelajar, kalau ustaz tanya contoh rezeki, mesti laju je jawab kan? Yalah, rezeki semua yang Allah bagi kat kita, mesti kita tahu. Makanan, minuman, pakaian, rumah, tempat tinggal, kenderaan, semua rezeki kan? Kalau nak suruh senaraikan sampai 50 sekalipun, ustaz yakin anda boleh. Tapi, tahu tak? Ada rezeki yang tak nampak. Contoh, yang anda sedang duduk sekarang, apa yang akan anda dapat bila belajar? Ya, ilmu. Ilmu adalah rezeki. Ada orang yang kaya raya, tetapi dia tak dapat rezeki ilmu. Allah sibukkan dia dengan perkara lain, sampai tak ada masa nak tuntut ilmu. Contoh lain rezeki yang tak nampak, ketenangan, kesabaran, keselamatan dan keamanan. Jadi, berdasarkan contoh-contoh tadi, kita dapat kategorikan rezeki kepada dua jenis. Yang pertama, rezeki yang kita panggil, rezeki yang dapat dilihat dengan mata kita, yang kita panggil rezeki zahir. Manakala yang kedua, rezeki yang
tak dapat dilihat, kita panggil rezeki batin. Berdasarkan contoh-contoh tadi, boleh kita kategorikan contoh rezeki zahir, makanan, pakaian, tempat tinggal dan kenderaan. Manakala rezeki batin pula seperti ilmu, ketenangan, kesabaran, keselamatan dan keamanan. Anak-anak pelajar sekalian, seterusnya kita masuk objektif pembelajaran yang kedua, iaitu dalil nakli nama Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Masih ingat apa dalil nakli? Wow, laju anda jawab. Betul. Bukti daripada ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, nama Allah Ar-Razzaq ini ada disebut dalam Al-Quran. Dalam surah Az-Zariyat ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Maksudnya, sesungguhnya Allah, dialah pemberi rezeki, lagi kuat serta kukuh kekuasaannya. Anak-anak pelajar, kita lihat pula objektif pembelajaran kita yang ketiga. Apa bukti Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki? Baiklah, kita masuk kepada bukti yang pertama. Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluknya, sama ada manusia, jin, haiwan, mahupun tumbuh-tumbuhan. Boleh ingat yang pertama, Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluknya, sama ada manusia, jin, haiwan, mahupun tumbuh-tumbuhan. Ini disebut dalam Al-Quran, surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ustaz ulang ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maksudnya, dan tiada daripada makhluk yang bergerak di bumi, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Lihat pelajar-pelajar sekalian, kita satu daripada makhluknya yang bergerak di bumi. Ulama mentafsirkan bergerak itu dengan bernyawa. Allah menanggung rezeki kita makhluk yang bernyawa. Bila sebut menanggung, kita boleh ambil contoh kita sebagai anak yang sedang belajar. Bapa atau penjaga yang menanggung perbelanjaan kita. Kita tak buat apa-apa pun, ayah tetap tanggung makan minum kita. Kalau kita buat sesuatu yang membanggakan ayah, seperti berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan, pasti kita akan dapat sesuatu yang istimewa dari ayah. Kalau kita langgar peraturan atau arahan ayah pula, pasti dia akan denda kita. Rotan ke, tak dapat guna handset untuk beberapa hari ke, atau denda-denda lain. Tapi ayah tetap tanggung makan minum kita. Begitulah Allah, bahkan lebih lagi bagi Allah. Sebab dia maha pemberi rezeki. Kita taat, dia akan bagi sesuatu yang kita tak sangka-sangka.
Kita ingkar, kita yang akan dibalas dengan sesuatu yang kita tak senang. Gelisah, serabut, sempit fikiran. Tetapi Allah terus bagi rezeki makan dan minum kepada kita kan. Pelajar-pelajar, memang rezeki kita Allah yang tanggung. Bukan sebab kita hebat, atau kita rajin, atau kita pandai, tapi sebab Allah yang bagi. Contoh mudah. Nak suap nasi makan. Kita rasa makanan tu hasil titik peluh kita mencari rezeki. Kita yang usaha. Makanan dah berada di tangan. Dekat dengan mulut dah. Hampir nak masuk mulut. Tiba-tiba jatuh. Jatuh ke lantai. Lantai pula kotor. Kita nak ambil makanan tu, masukkan dalam mulut kita tak? Takkan kan? Mesti kita kata, dah tak ada rezeki. Loh, tadi kata tu rezeki kita sebab kita yang berusaha. Hasil titik peluh kita. Sekarang bukan rezeki pula. Kenapa? Sebab Allah dah tentukan itu bukan rezeki kita sebab Allah yang tanggung rezeki kita. Anak-anak pelajar, seterusnya kita masuk kepada bukti yang kedua Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki Ar-Razzaq. Bukti yang kedua ialah Allah berkuasa melapangkan dan menyempitkan rezeki hamba-hambanya. Sekali lagi, Allah berkuasa melapangkan dan menyempitkan rezeki hamba-hambanya. Ini disebut di dalam Al-Quran, Surah Al-Ankabut ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan rezeki itu baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lihat, Allah yang melapangkan rezeki. Allah juga yang menyempitkan rezeki. Bukan sebab kita. Bukan sebab kita rajin. Bukan sebab kita kuat. Dan bukan sebab usaha kita. Ustaz, kalau begitu, kita tak payahlah pergi sekolah. Tak pandai pun tak apa. Tak ada ilmu pun tak apa. Malas pun tak apa. Sebab Allah dah tetap bagi rezeki kat kita. Adakah begitu? Tak, bukan begitu. Allah memang pemberi rezeki. Kita? Apa yang perlu kita buat? Kita perlu ikut perintah dan peraturan yang Allah telah tetapkan. Belajar itu perintah Allah. Rajin itu pun perintah Allah. Kuat berusaha itu pun perintah Allah. Bermalas-malas, larangan Allah. Tidak berusaha, larangan Allah. Berputus asa, larangan Allah. Kita buat je kerja kita. Apa kerja kita? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu kerja kita. Kita buat kerja kita. Kita jangan campur kerja Allah. Macam orang Kelantan kata, if we do our best, Allah will do the rest. Pelajar-pelajar sekalian, seterusnya kita masuk kepada bukti yang ketiga
Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki Ar-Razzaq. Allah berjanji menambahkan rezeki kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Sekali lagi, Allah berjanji menambahkan rezeki kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Ini disebut di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tak kala Tuhanmu memberitahu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu ingkar akan nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Tengok. Kita kena bersyukur. Macam yang Ustaz sebut tadi, kita kena buat apa yang Allah suruh. Allah suruh kita bersyukur. Bersyukur bukan dengan menyebut Alhamdulillah sahaja. Itu baru bersyukur dengan lidah. Ada lagi bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan perbuatan. Tak boleh bersyukur dengan lidah sahaja. Ketiga-tiga, hati, lidah, perbuatan, kena bersyukur. Apa contoh bersyukur dengan hati? Cuba bagi jawapan. Bagus. Semua perbuatan hati. Okey, bagus, cantik. Contoh yang pertama, reda. Reda. Kita reda dengan apa yang Allah bagi. Ya, yakin. Yakin. Kita yakin dengan pemberian dan bantuan Allah. Ikhlas. Bagus Ustaz dengar ikhlas. Ikhlas dalam melakukan sesuatu. Contoh bersyukur dengan perbuatan pula? Ya, betul. Menunaikan solat 5 waktu, mentaati ibu bapa, belajar, menghormati guru. Semua kita kena buat. Barulah Allah tambahkan rezeki kita. Anak-anak pelajar sekalian, seterusnya kita berpindah kepada objektif pembelajaran yang keempat. Kita nak bincang hubung kait Allah pemberi rezeki Ar-Razzaq dengan kehidupan seharian. Pertama, kita lihat apa yang perlu kita buat bila mendapat rezeki. Contoh, apa tindakan kita selepas dapat hadiah handphone baru dari ayah? Dahlah baru, canggih pula tu. iPhone 12 Pro Max, 5G, dual SIM, 512 gig. Harga RM7,270. Wow, mantul. Ustaz, mestilah kita kena ucap Alhamdulillah. Okey, bagus. Lepas tu? Lepas tu, kena ucap terima kasih ke ayah yang bagi handphone kat kita. Okey, bagus. Kemudian kita boleh gunalah handphone tu, Ustaz. Mesti tak sabar nak update status IG kan? Syukur padamu ya Allah. Thank you Papa. Zap, selfie, send, tunggu like, tunggu komen. Kembang hidung, dapat pujian followers. Anak-anak pelajar, adakah itu yang diajar oleh Islam? Sebenarnya, jawapannya telah pun ada dalam buku teks. Muka surat 80, bahagian tepi sebelah kiri, kotak hijau, prisma ilmu.
Ustaz sarankan pelajar-pelajar sentiasa membaca Prisma Ilmu ini kerana segala maklumat tambahan yang diberi pasti penting. Apatah lagi ditanya dalam peperiksaan. Di muka surat 80 dibawa kisah bagaimana tindakan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam apabila dikurniakan segala kekayaan melimpah ruah. Kalau kita handphone yang canggih ni, kita setakat boleh menghubungi kenalan, rakan melalui video atau gambar. Tapi kecanggihan ilmu yang dikurniakan kepada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam hinggakan boleh bawa benda tu berada depan mata dalam sekelip mata. Saintis Nabi Sulaiman boleh membawa singgasana Puteri Balqis di depan mata Sulaiman dalam sekelip mata sahaja. Anda tahu apa yang Nabi Sulaiman buat? Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi." Ini ialah kurniaan Tuhanku. Anak-anak pelajar, kita perlu ikut cara Nabi Sulaiman. Bila dapat rezeki, kita kena akui bahawa itu adalah kurniaan Allah. Jika kita bersyukur, Allah tambahkan lagi rezeki tersebut. Jika kita engkar dengan menunjuk-nunjuk, rasa megah diri, ingatlah anak-anak pelajar, sesungguhnya balasan azab seksa Allah amatlah pedih. Anak-anak pelajar sekalian, yang kedua, hubung kait dengan kehidupan seharian. Kita kadang-kadang ragu, kadang-kadang tak yakin. Adakah usaha kita akan membuahkan hasil? Memang kita tahu Allah pemberi rezeki, tapi kadang-kadang terlintas di hati kita, adakah Allah akan memberi ganjaran yang setimpal? Adakah Allah akan bagi apa yang kita harapkan? Pelajar-pelajar, ini juga ada jawapannya dalam Prisma Ilmu. Kotak hijau, muka surat 81. Di bawah hadis daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, pasti Allah akan memberi rezeki kepada kamu seperti yang diberikan kepada burung-burung, keluar terbang dengan perut kosong kelaparan dan pulang nanti ke sarang, semuanya kekenyangan. Anak-anak pelajar, kita perlu bertawakal dengan penuh yakin bahawa Allah pemberi rezeki. Insya-Allah, sebarang ragu-ragu, sebarang was-was akan hilang. Anak-anak pelajar, yang terakhir, yang ketiga, kita cuba lihat hubung kait Allah pemberi rezeki dengan kehidupan melalui soalan kebat. Kita lihat soalan ini. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Berdasarkan peribahasa di atas, bagaimanakah anda menjadi seorang yang proaktif dan tekun dalam usaha mencari rezeki? Berdasarkan peribahasa di atas, bagaimanakah anda menjadi seorang yang proaktif dan tekun dalam usaha mencari rezeki?
Anda tahu maksud peribahasa tersebut? Maksudnya, tak akan capai sesuatu perkara kalau tak mahu berusaha dan bersusah payah. Baiklah, kita dah bincang sebelum ini, pada perjumpaan-perjumpaan lepas, soalan kebat perlu ada 4 elemen. Yang pertama, isi. Yang kedua, huraian. Yang ketiga, huraian lengkap ataupun contoh. Dan yang keempat, kesimpulan. Untuk menjawab soalan ini, apa isi yang sesuai untuk menjawab persoalan ini? Berdasarkan peribahasa di atas, bagaimana anda menjadi seorang yang proaktif dan tekun dalam usaha mencari rezeki? Bagus, Ustaz dengar. Ada yang sebut berusaha bersungguh-sungguh. Kita boleh ambil sebagai isi. Okey? Kita fokus isinya adalah berusaha bersungguh-sungguh. Huraiannya, sila bagi huraian. Kenapa kita perlu berusaha bersungguh-sungguh? Okey, sebab saya yakin Allah membantu hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. Bagus. Lengkapkan huraian tersebut. Adakah cukup dengan berusaha bersungguh-sungguh? Saya tidak lupa untuk bertawakal selepas berusaha. Bagus. Kesimpulannya, kita hendaklah berusaha, kemudian bertawakal dalam usaha kita mencari rezeki. Pelajar-pelajar, elemen ataupun perkara, 4 perkara tadi, kita susun dalam satu perenggan. Jangan lupa, mulakannya dengan kepala ayat yang diambil daripada soalan. Apa yang diminta? Okey, kalau soalan ini, kita mulakan daripada berdasarkan peribahasa di atas, saya menjadi seorang yang proaktif dan tekun dalam usaha mencari rezeki dengan berusaha bersungguh-sungguh. Okey, kita sambung. Ini kerana saya yakin Allah membantu hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. Saya juga tidak lupa untuk bertawakal selepas berusaha. Kesimpulannya, kita hendaklah berusaha, kemudian bertawakal dalam usaha kita mencari rezeki. Anak-anak pelajar sekalian, akhir sekali, selepas kita sama-sama berbincang, kita dah dapat ilmu baru, kita dah makin faham bahawa Allah pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Paling penting selepas ini adalah perbuatan kita. Apa yang perlu kita buat? Anak-anak pelajar, kita perlu biasakan diri kita dengan bersedekah atau infak. Bersedekah atau infak. Bukan sahaja kita bersedekah harta, kita juga perlu bersedekah tenaga dan fikiran. Tenaga dan fikiran. Contoh, apabila ibu ayah, adik-beradik di rumah perlukan bantuan kita, kita perlu sedekahkan tenaga kita. Bukan duduk dengan gadget sahaja. Begitu juga, kita perlu sedekahkan fikiran kita dengan berfikir dan bagi cadangan menyelesaikan masalah kawan-kawan kita. Kerana kita perlu ingat, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Maka jangan pernah berkira untuk berkongsi dengan orang sekeliling kita. Anak-anak, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Kita imbas kembali apa yang telah kita belajar. Kita telah belajar dan dapat yang pertama, menyatakan maksud Ar-Razzaq. Yang kedua, kita telah belajar dan dapat menyatakan dalil nakli Ar-Razzaq. Yang ketiga, kita dapat merumuskan bukti Ar-Razzaq. Dan yang terakhir, yang keempat, kita dapat menghubung kaitkan Ar-Razzaq dengan kehidupan. Sekian
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.